Assalamualaikum, selamat kembali bersiaran di channel saya Zulkifli Aswan. Selamat pagi. Kita berada sekarang di dalam plot mangga harum manis. Okey, pagi ni kita nak kenal pasti atau nak mengenali pokok harum manis yang sesuai untuk kita berikan hormon pembungaan ya. Biasanya selepas membuat centasan, kita akan menjaga pucuk-pucuknya, dan bila sampai waktu yang sesuai, cuaca yang sesuai, kita akan memberi hormon pembungaan ya. Di belakang kita ni, di belakang saya ni adalah pokok-pokok harum manis yang telah sesuai diberi hormon pembungaan ya, pengalak pembungaan. So bila kita bagi hormon pembungaan, InsyaAllah 2 bulan selepas tu dia akan mengeluarkan bunga yang seragam, dan kita akan dapat pengeluaran buah yang serentak dan memudahkan untuk kita menguruskan tanaman ini, seperti kerja-kerja penjagaan, kerja-kerja membalut buah, kerja-kerja kalangan serangga, perosak dan sebagainya lah, untuk menghasilkan buah yang lebih berkualiti. InsyaAllah kita akan saksikan ciri-ciri pokok yang sesuai kita berikan hormon pembungaan. Saksikan. Okey, mari kita melihat. Ini adalah salah satu hormon pembungaan yang dikenali sebagai Flowstar 250. Ia mengandungi bahan aktif clorbutrazol sebanyak 25%. Ia juga dikenali sebagai singkatannya sebagai PBZ, yang menyekat proses sintesis gibberellin. Apabila larutan hormon ini dicurahkan pada sekeliling pangkal pokok, ia akan diambil dan bergerak ke bahagian batang, ranting dan juga daun pokok. Secara saintifiknya, bahan ini dikenali sebagai kimia perencat pertumbuhan pokok dengan merencat pertumbuhan vegetatif tanaman. Dalam keadaan yang sesuai, pengeluaran pucuk akan terhenti dan tumbuh-seran akan menjadi dorman. Semasa peringkat dorman ini, berlaku pengumpulan makanan dan juga tenaga dalam pokok, terutama bahagian ranting, daun dan pucuk. Pada masa ini, daun akan menjadi hijau gelap dan pokok akan melalui fasa reproduktif dan akan membentuk primodia bunga. Lalu bunga pun terbit daripada pokok tersebut. Terdapat banyak nama dagangan bagi clorbutrazol ini. Antaranya adalah Bonzil, Calta, Parley, Clipper, Austar, Flowstar, Cinta, Brightstar, Qstar, Kauta 250 dan beberapa jenis lagi nama dagangan bagi PBZ ini terdapat di pasaran. Bahan ini agak berbahaya kepada manusia jika tertelan, tersedut atau terserap melalui kulit. Kesan residu pada tanah adalah selama 200 hari bergantung kepada jenis tanah. Okey, hari ini kita nak tengok keadaan pokok di mana ataupun macam mana rupanya pokok yang sesuai untuk kita berikan hormon pengalak pembungaan. Ia banyak faktor yang mempengaruhi untuk kita memberikan hormon pembungaan. Antaranya adalah cuaca yang bagus, maksud dia 2-3 hari sebelum tu tidak ada hujan. Pokok yang telah siap di pruning telah mengeluarkan 2 atau 3 kali berpucuk. Pucuk yang sedia ada di pokok dalam keadaan tua, bukan pucuk muda. Kita akan lihat, okey, pucuk daunnya telah berwarna
hijau pekat So itu adalah antara ciri-ciri pokok yang sesuai untuk kita berikan hormon pembungaan. Biasanya hormon pembungaan bergantung pada keluasan kanopi. Maknanya jika kanopi pokok tersebut bergaris pusat lebih kurang 10 meter, maka kita akan menggunakan 10 ml larutan PBZ ini yang kita akan larutkan di dalam 1 liter air. Dan biasanya kita akan letakkan atau jiruskan di bahagian bawah pokok ataupun di pangkal pokok, di mana kita telah membuat sedikit gemburan tanah atau lubang, ataupun kita gemburkan teling pokoknya untuk memudahkan hormon yang kita jirus tersebut meresap terus ke dalam dan mudah diambil oleh akar pokok dan dihantar ke bahagian lain pokok seperti ranting serta daun. Dan seeloknya cuaca adalah di waktu pagi, di mana cuaca tidak terlalu panas dan tidak ada hujan selepas pemberian hormon tersebut Ya, antara pokok-pokok yang sesuai untuk diberi hormon, terlihat pangkalnya telah digemburkan, tiada pucuk muda, pucuknya telah pun berwarna hijau pekat dan telah tua. InsyaAllah jika cuaca dan faktor-faktor lain mengizinkan, insyaAllah pucuk ataupun yang akan keluar seterusnya adalah bunga mangga. Biasanya pemberian hormon ini adalah 2 bulan sebelum waktu jangkaan atau waktu yang kita kira-kirakan bunga akan keluar Oleh itu, kita boleh menganggarkan bilakah putik buah akan keluar. Pucuk tua yang sebelum ini dormant dan telah membuat makanan yang mencukupi akan beralih ke fasa reproduktif dan akan mengeluarkan bunga di bahagian hujung pucuk tersebut. Kadar pemberian hormon ini perlulah bersesuaian dengan saiz pokok, bukan dengan umur pokok. Pada saiz pokok di mana kita tengok garis pusat ataupun diameter dia berapa besar. Pada setengah-setengah pokok kita akan buang kulit-kulit yang telah tua, yang mati di bahagian luar tersebut, dengan mengikis kulit di bahagian pangkal pokok yang telah mati dan terlalu tebal bagi memudahkan larutan hormon meresap ke bahagian dalam tanah dan mudah bagi tanaman untuk mengambil hormon tersebut untuk dihantar ke bahagian-bahagian lain tanaman. Pada tanah yang agak keras, lubang-lubang tersebut pada tanah tersebut seeloknya dikambur sedikit bagi mengelakkan larutan terperuap ke atas tanpa sempat diambil oleh tanaman. Okey, ini dia cara menyiram larutan hormon di pangkal pokok. InsyaAllah sebulan setengah hingga 2 bulan dari tarikh ini, pucuk tua ini akan mengeluarkan bunga yang seragam. Mudah-mudahan.
Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga mendapat manfaat dan sedikit panduan untuk memberi penggalak bunga pada tanaman mangga. Selamat maju jaya. Jaga kesihatan dan bye-bye.